Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 1.2C pada muka surat 25. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Jadual di sebelah menunjukkan rintangan bagi seutas dawai yang berubah dengan keratan rentas jejari. A. Tentukan samada rintangan R bagi dawai ini berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Untuk tentukan samada rintangan berubah secara songsang dengan jejari kuasa 2, jadi kita kena tentukan nilai R darab dengan J kuasa 2 dan lihat samada ia adalah pemalar. Dengan itu, kita kena bina jadual seperti di bawah ini, di mana kita tambahkan baris ketiga untuk mencari nilai R darab dengan nilai J kuasa 2. Perhatikan nilai-nilai pada baris ketiga ini semuanya adalah sama, iaitu 1.44. Ini bermaksud ia adalah pemalar. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa R berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Soalan B. Hitung jejari dawai dalam milimeter jika rintangannya ialah 25 ohm. Dari soalan A tadi, kita dah tahu bahawa R adalah berkadar secara songsang dengan J kuasa 2. Ini adalah hubungan ubahannya. Kita tuliskan bentuk persamaannya. Kemudian kita pilih salah satu pasangan nilai dari jadual. Di sini cikgu pilih R sama dengan 1, J sama dengan 1.2 untuk diganti ke dalam rumus di atas tadi. Kemudian, kita pindahkan bahagian penyebut ke sebelah menjadi hasil darab. Jawapan K adalah 1.44. Nilai K ini kita ganti balik ke dalam rumus di atas tadi akan membentuk rumus baharu iaitu R sama dengan 1.44 per J kuasa 2. Diberi dalam soalan tadi bahawa rintangan R adalah sama dengan 25. Apakah nilai J? Jadi kita gantikan nilai R sama dengan 25 ini ke dalam persamaan baharu yang kita dapat tadi. Akan dapat bahagian ini. Kemudian kita pindahkan J kuasa 2 ke sebelah, 25 ke sebelah bawah sini. Akan membentuk bahagian seperti ini, di mana jawapannya adalah 0.0576. Seterusnya, kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Oleh itu, kita akan dapat nilai J yang sama dengan 0.24 mm. Kita juga boleh menjawab soalan ini menggunakan kaedah kedua, iaitu konsep perkadaran. Jadi, untuk R1 dan J1, kita pilih satu pasangan nilai daripada jadual. Kita pilih R1 sebagai 1, J1 sebagai 1.2. Diberi dalam soalan, R yang kedua adalah 25. Apakah nilai J yang kedua? Hubungan ubahan tadi adalah R berubah secara songsang dengan J kuasa 2. Jadi, kita ambil hasil darab R dengan J kuasa 2 untuk membentuk rumus ini. Seterusnya, kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan. Pindahkan 25 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Kita akan dapat jawapan J kuasa 2 bersamaan dengan 0.0576. Seterusnya kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah ini. Jadi kita akan dapat jawapan J2 akan sama dengan 0.24 mm. Soalan 2. Bilangan kubus B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang dengan kuasa 3 sisinya PCM. Jika B sama dengan 16 apabila P sama dengan 1.5, hitung nilai P apabila B sama dengan 250. Langkah pertama, kita tuliskan hubungan ubahannya seperti ini. Seterusnya kita tuliskan bentuk persamaannya. Ini adalah pasangan nilai B dan P yang diberikan dalam soalan. Kita gantikannya ke dalam rumus atau persamaan di atas tadi. Kemudian kita pindahkan nilai ini ke sebelah menjadi hasil darab. Jadi nilai K adalah 54. Nilai K ini kita ganti balik ke dalam rumus di atas tadi akan membentuk persamaan baharu B sama dengan 54 per P kuasa 3. Seterusnya, apabila B adalah sama dengan 250, kita nak cari apa nilai P. Jadi kita gantikan 250 ini ke dalam persamaan baharu yang kita dapat tadi. Seterusnya, kita pindahkan P kuasa 3 ke sebelah, 250 ke bawah sini, menjadi bahagian ini, di mana jawapannya adalah 0.216. Kemudian kita punca kuasa 3 kan kedua-dua belah. Maka nilai P adalah sama dengan 0.6 cm. Kita boleh juga cuba jawab soalan ini menggunakan kaedah konsep perkadaran. Ini adalah pasangan nilai B dan P pertama yang diberikan dalam soalan.
Seterusnya, apabila B2 sama dengan 250, apakah nilai P 2? Hubungan ubahan tadi adalah B adalah berkadar secara songsang dengan P kuasa 3. Maksudnya, kita darabkan B dengan P kuasa 3 akan membentuk persamaan ini. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang sepadan, pindahkan 250 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Jawapannya akan bersamaan dengan 0.216. Seterusnya, kita punca kuasa 3 kan ke dua-dua belah ini, di mana kita akan dapat jawapan P adalah sama dengan 0.6 cm. Soalan 3. Bilangan ayunan A bagi satu bandul ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 panjang bandul PCM dalam suatu tempoh yang tetap. Diberi bahawa bilangan ayunan ialah 9 apabila panjang bandul ialah 36 cm. Hitung panjang bandul ringkas jika bilangan ayunan ialah 15. Kita boleh jawab soalan ini dengan dua kaedah. Kaedah pertama, kita tuliskan hubungan ubahannya, kemudian tuliskan bentuk persamaannya. Ini adalah pasangan nilai AP yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan ke dalam rumus di atas tadi, akan dapat bahagian ini. Pindahkan bahagian punca kuasa 2, 36 ke sebelah menjadi hasil darab, maka nilai K adalah 54. Nilai K 54 ini diganti masuk ke dalam persamaan di atas tadi, akan membentuk persamaan baharu A sama dengan 54 per punca kuasa 2 P. Seterusnya kita jawab soalan tadi, apabila A sama dengan 15. Kita gantikan ke dalam persamaan baharu yang kita dapat tadi, akan mendapat bahagian ini. Pindahkan penyebut ke sebelah, 15 ke bawah, akan dapat bahagian ini yang bersamaan dengan 3.6. Seterusnya kita kuasa 2kan kedua-dua belah, akan dapat jawapan P sama dengan 12.96 cm. Sekarang kita cuba dengan kaedah kedua. Pasangan nilai AP pertama yang diberikan dalam soalan adalah 9 dan 36 masing-masing. Kemudian diberi nilai A yang kedua, 15. Kita nak cari apakah nilai P yang kedua. Hubungan ubahan untuk soalan ini adalah A berkadar secara songsang dengan punca kuasa 2 P. Maksudnya kita ambil A darab dengan punca kuasa 2 P. Maka kita akan boleh dapat persamaan ini. Seterusnya kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan. Pindahkan 15 ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini. Jawapan nanti akan sama dengan 3.6. Seterusnya kita kuasa 2kan kedua-dua belah. Kita akan dapat nilai P yang kedua adalah 12.96 cm. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.